Selepas perpecahan kumpulan Arjuna, kedua-dua gitarisnya iaitu Syahrir dan Acun telah berhijrah ke Tampin, Negeri Sembilan, lalu menemui sebuah kumpulan yang membawa pengaruh lagu-lagu speed power metal, sering mengadakan sesi latihan di studio milik Ija Madison di sana. Pemilihan genre sebegitu membuatkan mereka berdua berminat untuk mendekati kumpulan yang dibarisi pelajar-pelajar sekolah tinggi tersebut. Maka di sinilah bermulanya kisah kumpulan East. Diasaskan di Sekolah Menengah Sultan Mansur Shah Pulau Sebang, Melaka pada 1987. Pada awalnya mereka menggunakan nama Opera dan dibarisi oleh Joe dan Poji gitar, Fauzi bass dan Shidan drama. Pertemuan dengan seorang vokalis bersuara tinggi di sebuah surau selepas mendengar beliau bertaranum azan dengan begitu indah sekali di Alor Gajah Melaka, iaitu Dakmi, membuatkan mereka berkenalan. Kebetulan Dakmi yang merupakan pelajar sekolah menengah Dul Said juga meminati muzik metal jenis pantas yang juga diminati mereka. Bermula dari saat itu, mereka mula aktif mengadakan sesi latihan membanting lagu-lagu speed power metal dari Riot, Halloween, Sanctuary dan seangkatan. Mereka giat mengadakan latihan bersama sekadar untuk mengisi masa lapang hingga akhirnya pada tahun 1952, setelah tamat peperiksaan STPM, gitaris Poji dan basis Fauzi terpaksa meninggalkan Opera demi untuk mencapai cita-cita kerjaya mereka. Tempat mereka lah kemudiannya digantikan oleh Syahrir dan Acun yang telah berkenalan dengan mereka di studio latihan. Mereka menamakan kumpulan ini dengan nama East, satu nama yang dipilih secara spontan. Berkat pengalaman kedua-dua anggota bekas kumpulan Arjuna tersebut, East berpeluang membawa perjalanan musikal mereka selangkah ke hadapan dengan mula mencipta lagu-lagu sendiri untuk rakaman album. Dengan pembiayaan oleh production house mereka yang diselia oleh bapa saudara Syahrir, serta kerjasama bersama Saidin Arjuna dan Zali Kamari yang sebelumnya merupakan tunjang asas kumpulan Arjuna, East memulakan sesi rakaman di bawah seliaan Saidin dan Zali Kamari di home studio mereka, iaitu Rakam MIDI Studio di Ceras, Kuala Lumpur. Akhirnya, setelah sebulan lebih mengadakan sesi rakaman sendiri, sebuah syarikat rakaman semi-independen baru bernama Noise Music telah bersetuju untuk mengadakan album pertama East. Ia hinggap juga di pasaran pada lewat 1992. Okey, East. Antara cover album yang cukup menarik. Gua ada perasan ada yang komen kata dia cukup berkenan dengan cover album East ni lah. Kalau tanya gua pun, gua memang puas hati juga dengan cover album dia. Memang cantik. Dengan gambar kompas pecah dia tu kan, menunjuk ke arah timur. Sekejap, menunjuk ke arah mana sebenarnya tu? Tak jelas lah dia punya jarum dia. Mungkin sebab kompas dia pecah kot. Dan satu lagi, logo East ni memang puas hati lah, yang cantik. Sebab dia buat macam warna biru besi macam tu. Lama memang metal lebih lah kalau buat design macam ni. Ala-ala macam, siapa ingat lagi Obituary first album Slowly We Rot. Dia pakai punya logo dia macam pisau besi gitu. Lepas tu ada darah meleleh. Bayangkan artwork yang sama lah pada East ni. Memang cantik. Gua suka logo macam ni. Memang nampak 80-an punya konsep. Nampak metal habis lah. Dan bawah ni ada logo Noise Music. Pada yang tak tahu, Noise Music ni sebenarnya adalah syarikat rakaman semi-independent lah sebenarnya. Dia sebenarnya adalah syarikat pertama yang sepatutnya mengeluarkan kompilasi extreme metal di negara kita pada tahun 1991. Cadangan tu dah dibuat. Jadi kalau jadi album kompilasi tu sebenarnya, ia akan menampilkan kumpulan-kumpulan yang kita tak pernah dengar lagu-lagu rakaman profesionalnya, seperti Pichagari, Punisher pada masa tu, Slap Dead, dan Nemesis, dan beberapa lagi lah kumpulan-kumpulan perintis underground extreme metal negara kita di era 80-an. Syarikat Noise Music itulah yang patutnya riliskan album kompilasi tu, tapi ia tak menjadi kenyataan. Daripada cerita yang gua dengar, kata orang yang bagi perancangan nak buat album kompilasi tu macam bawa lari duit lah, macam tu lah lebih kurang. Jadi sebab tu album kompilasi tu tak menjadi kenyataan lah. Rakaman dah buat separuh jalan tak silap gua. Itu yang gua dengar lah daripada otai-otai cerita. Jadi menurut otai, Noise Music bungkus kemudiannya
Tapi sebenarnya ia tidak bungkus. Sebab tahun 1992 Noise Music ada keluarkan album seperti East ini. Lepas tu album kumpulan Sutra juga adalah sebuah kumpulan yang langka. Dan kumpulan daripada Singapura yang bernama Inspirasi juga adalah kumpulan yang agak underrated lah, yang kurang dikenali ramai. Jadi kalau nak kata Noise Music hilang pada tahun 1991, tidak. Sebenarnya mereka masih ada dan mengeluarkan beberapa album mainstream pada masa tu. Tapi kalau lu orang nak tahulah, Noise Music ni sebenarnya dia juga ada keluarkan beberapa album underrated metal daripada barat. Hair metal ada, lepas tu heavy metal ada, power metal ada, thrash metal pun dia ada keluarkan juga sebenarnya Noise Music ni. Gua tak pasti siapa owner sebenarnya Noise Music ni. Tapi kalau kita tengok pada taste dia, dia memang lebih suka keluarkan album-album yang underrated. Sayang lah gua tak ada simpan lah album-album underrated hair metal yang dikeluarkan Noise Music ni. Tapi ada salah seorang sahabat gua ada, dia ada simpan banyak album-album daripada Noise Music ni. Kebanyakan adalah kumpulan-kumpulan hair metal yang kurang popular punya. Gua tak pernah dengar pun nama-nama tu. Dan gua memang ada cadangan nak buat terjah rockers pada dia. Nama dia adalah Aiman. Ni sahabat lama gua daripada zaman gua budak-budak lagi. And dia jenis macam gua lah, suka layan band-band lama je. Kami memang sekepala. Tapi buat masa ni memang belum lagi lah peluang nak buat terjah rockers dengan dia. Okey, jadi tanpa buang masa, kita tengoklah kaset East ni. Oh ya, album East ni tidak mengandungi copyright Mungkin sebab Noise Music dah lupa pasal dia orang ni ke kan. Dan menurut kalau lu orang nak tahu, tak ada satu pun album Noise Music yang mempunyai copyright. Alhamdulillah. Jadi gua boleh lah letak lagu-lagu East ni tanpa sebarang masalah. Okey, jadi satu typicality rilisan Noise Music ni, dia suka buat sleeve di luar macam ni, inlay yang panjang keluar macam ni lah, bukan yang lipat begini. Jadi maksudnya kotak dia adalah jenis kotak khas lah, tak boleh yang ada paku kat sini. Kalau tak, dia akan merosakkan inlay. Dia jenis yang tak ada paku punya. Jadi itulah Noise Music punya rilisan. Dan biasanya inlay dia jenis kertas lah, kertas yang tebal sedikit. Dia bukan kertas glossy tapi kertas tebal begitu. Di belakang ni ada gambar East. Yang ni gua tak faham kenapa gambar kecil sangat. Susah betul. Bila kita nak snap gambar ni kan, memang tak jelas. Bila scan pun susah, pasal gambar ni kecil. Lu orang tengoklah puas-puas. Sebab gambar yang sedia ada dekat internet pun semua memang tak jelas lah gambar tu, sebab gambar dia kecil. Okey, jadi kat sini adalah maklumat lagu-lagu East lah. Majoriti lagu-lagu East ni adalah ciptaan Achun, iaitu gitaris East, yang merupakan bekas gitaris daripada Arjuna juga asalnya. Kita boleh tengok nama dia kat situ, ada Parasit Ciptaan Chun, Istana Impian Chun, Raksasa Chun dan Din SR. Din SR tu adalah Din Arjuna lah, tak silap gua. Lepas tu Pegangan Chun, Dua Kepala Chun. Lain adalah lagu Saidin lah, Saidin Arjuna. Din SR tu adalah Saidin Arjuna lah. Lepas tu kita boleh tengok kat situ ada nama Ami. Ami tu adalah Dakmi lah sebenarnya. Zaman tu dia gunakan nama Ami lagi, dia belum gelarkan diri dia sebagai Dakmi lagi. Dan Saira Rose tu adalah isteri pada Saidin Arjuna. Zali Kamari adalah Dito lah, yang juga penerbit album Arjuna dan juga penerbit album Olan, dan juga album East ni lah, di mana kita boleh nampak nama Zali Kamari juga sebagai penerbit. Susunan muzik kita boleh tengok adalah Zali Kamari dan juga Chun. Maknanya Zali Kamari mungkin dah set lah, okey, lagu ni kena buat macam ni. Kemudian Chun yang susun lah semua. Pendek kata, ia adalah susunan East sendiri sambil dibantu oleh Zali Kamari dan juga Saidin. Studio rakaman sepenuhnya dirakamkan di Rakam MIDI Studio. Jadi sebab tu banyak penggunaan sound MIDI lah. Macam gua cakap, tengok nama Dakmi sewaktu ni masih menggunakan nama sebenar dia, iaitu Azmi. Dia belum gelarkan diri dia sebagai Dakmi. Dan kat sini ada ucapan ahli-ahli East. Tapi yang paling menarik perhatian gua sebenarnya adalah ucapan daripada Rashdan atau Shidan. Orang tengok sendiri dia punya influence dia.
Yeah, tu Coroner FTG Medecore 4 Horsemen. Dahsyat brother. Nampak? Ini dah menunjukkan yang mereka ni memang berinfluenskan extreme metal. Kan? Tengoklah nama-nama yang dia bagi ucapan ni. Coroner FTG Medecore 4 Horsemen. Medecore tu gua tak tahu band apa. Kan? Tapi itulah, bukan kaleng-kaleng brother, dia orang punya influence. Memang true metal head lah. Dan kat sini adalah gambar ahli-ahli East, di mana album ni dirakamkan pada lewat 1952. Jadi sebab tu kita tengok rambut mereka dah pendek lah pada masa ni. Kan? Patutnya rambut panjang lagi kan. Semua memakai jaket kulit lah. Belakang lirik macam biasa. Jaket kulit tu jaket dengan sendiri ke sponsor tu. Penaja pakaian True West Enterprise, Seremban, Negeri Sembilan. Kalau ikutkan pun ni bukan leather apa mat metal atau mat rock ni. Ni macam leather biasa je ni. Sebab kita tengoklah dia punya leather dia bukan yang jenis collar biker ni tu. Alright. Jadi casing, biasalah tahun 1992 macam gua cakap, casing dia petak. Memang puas hati lah casing macam ni kan. Casing macam ni memang padu lah, walaupun jernih kan. Okay, biasalah tahun 1992. Kaset pun shell jenis lah, of course kan. Baiklah, jadi tanpa buang masa kita terus ulas lah sebab album East ni tidak mengandungi copyright. Memberikan kau makan semua untuk menurunkan kebenaran. Jika tidak, negara kau akan dihancurkan. Tidak, aku tidak akan menurunkan sesuatu. Jika kita akan menghancurkan kau, keluarkanlah dari kau dari sini. Kau akan pegang sesuatu.
Album East yang muncul di penghujung zaman rock, walau bagaimanapun dia kabarkan terjual sekitar 25,000 unit dengan 2 buah lagunya iaitu Semadian Cinta dan Istana Impian tercalon di dalam muzik-muzik. Malah lagu Semadian Cinta juga dikatakan kekal di carta selama berminggu-minggu. East juga banyak mendapat undangan persembahan pentas di sana sini. Namun begitu, masalah dalaman yang dihadapi oleh syarikat rakaman Noise Music membantutkan perancangan untuk album susulan. Ahli-ahli East mula membawa haluan sendiri dan berehat seketika hinggalah pada tahun 1957 apabila mereka ditawarkan rakaman album kedua oleh Ija Madison. Kali ini, 3 ahli paling aktif East meneruskan perjuangan iaitu gitaris Acun, drummer Shidan dan vokalis Dakmi. Berkat pengalaman rakaman mereka yang terdahulu serta tenaga juru audio dan studio yang lebih lengkap, East berjaya merakamkan album kedua mereka mengikut kehendak yang benar-benar mereka inginkan. Membawa pengaruh speed power metal dengan lebih menyeluruh. Malah di dalam album kedua ini juga, East lebih berani mempamerkan taring pengaruh muzik mereka yang sebenar dengan merakamkan lagu berbahasa Inggeris yang berpengaruh thrash, iaitu Forbidden Knowledge. Namun disebabkan masalah birokrasi dengan syarikat rakaman yang mengendalikan mereka iaitu NSR, album kedua berjudul Generasi Metal yang muncul pada tahun 1998 itu telah digam dari mana-mana penyiaran. Kecewa dengan apa yang terjadi, ahli-ahli East membuat keputusan untuk meninggalkan dunia rakaman album di bawah syarikat rakaman besar lagi. Drummer Shidan lebih aktif meneruskan perjuangannya dengan haluan underground menerusi kumpulan barunya Silent Mentor. Manakala vokalis Dakmi sebelum lebih mendalami ilmu agama sempat menyertai kumpulan barongan. Bagi East sendiri, kumpulan ini sebenarnya masih hidup. Dengan kesemua mereka masih aktif menjalankan sesi latihan untuk meluangkan masa dan hobi mereka sambil tetap menerima undangan pentas jika ada. East, pejuang speed power metal dari Melaka, tetap marah memperjuangkan apa yang mereka gemari. Hope to be